Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita di sebalik berita. Seperti biasa, dalam rancangan ini kita singkapkan kisah di sebalik segala berita. Hari ini kita ada kisah yang agak menarik. Kerana ya, 2 Syawal di Malaysia, tapi di negara jiran yang tidak begitu jauh daripada negara kita, hari ini adalah 1 Syawal. Kekeliruan dan mungkin kejanggalan ini dirasai oleh sebenarnya banyak negara, khasnya di Malaysia, Singapura dan Indonesia juga Brunei sejak beberapa hari yang lepas. Dan akhirnya kita di Malaysia ini menyambut bak kata orang raya terkejut. Aidilfitri yang dijangka sebenarnya sampai pada hari ini tiba dan disambut semalam. 1 Syawal pada 2 Mei 2022. Tapi negara jiran di seberang tambak menyambutnya hari ini, 1 Syawal di Singapura. Saya mahu berbincang berkenaan dengan fenomena ini dan juga suasana menyambut Aidilfitri masih lagi sedikit sebanyak dalam cengkaman COVID-19 walaupun banyak kelonggaran sudah pun diberikan. Dan saya mahu bersama dengan Wahyu Rahman. Wahyu adalah pelakon dan pengarah di Singapura dan wajah yang mungkin tidak asing bagi mereka yang tinggal di Singapura khasnya. Wahyu, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya 1 Syawal di Singapura. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Kejanggalan, kekeliruan ini Wahyu dan juga perdebatan mengenai tarikh Aidilfitri yang betul. Singapura setahu saya, betulkan saya jika saya salah, adalah satu-satunya negara yang masih memilih untuk kekal menyambut Aidilfitri hari ini, bukan semalam. Apa pendapat orang Singapura mengenai kejanggalan hari berbeza menyambut Aidilfitri ini? Walaupun beza jarak hanya beberapa kilometer dengan seberang tambak yang sambut Aidilfitri pada hari yang berbeza altogether. Saya rasa bagi saya mungkin saya mewakili separuh daripada di sini, tapi saya rasa ramai daripada kami di sini mempunyai konsep hidup yang agak senang sedikit. Di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Jadi bila mufti kami sudah mengisytiharkan yang Hari Raya jatuh hari ini, jadi hari inilah kami menyambut Hari Raya itu. Lagipun kehidupan kan adalah satu celebration perayaan. Lambat atau cepat sehari tidak mengapa. Yang pentingnya kami dapat meraihkan Hari Raya pada tahun ini dengan lebih kelonggaran, dengan dapat berjumpa dengan ramai lagi sanak saudara, sahabat handai, orang-orang yang kami cinta. Betul, yang penting adalah semangat dan penghayatan di sebalik Aidilfitri itu, bukan tarikhnya. Dan bercakap berkenaan dengan sambutan, kita juga ada mainkan beberapa visual yang Wahyu kongsikan sambutan bersama keluarga di negara jiran. Setiap negara walaupun berdekatan ada kadang-kala sedikit berbeza sambutan Aidilfitri itu, manifestasinya cara berbeza. Jadi di Singapura, apa keunikan suasana sambutan Aidilfitri berbanding dengan Malaysia? Saya rasa salah satu keunikan di Singapura ialah kita berpuasa sebulan kan. Jadi bila kita sambut Hari Raya pun sebulan, selagi Syawal tu belum akhir, selagi itulah kita terus menyambut Hari Raya di sini. 1 Syawal tu, Syawal itu sebulan, betul. Tapi dia tak boleh lari daripada hakikat bahawa ya memang betul banyak kelonggaran sudah pun diberikan di Malaysia pun. Aidilfitri rata-ratanya sudah kembali kepada normal seperti zaman sebelum pandemik, pertama kali dalam tempoh 2 tahun. Secara semula jadinya sambutan Aidilfitri kali ini dijangka akan meningkatkan kembali kes COVID-19. Singapura negara kecil yang mana penularan wabak ini mungkin boleh berlaku dengan lebih cepat berbanding negara lain. Jumlah orang yang ambil booster di Singapura juga jauh lebih rendah yang berbanding dengan yang ambil 2 dos pertama vaksin seperti di Malaysia. Dan selain itu ramai juga rakyat Malaysia yang masuk ke Singapura, mereka mahu lawat saudara mara. Jadi adakah terdapat kekhawatiran akan berlaku satu lagi surge, kenaikan mendadak pasca Aidilfitri, dan adakah ini sebenarnya memberi kesan kepada kemeriahan sambutan di sana? Bak kata orang dalam bahasa Inggeris is always at the back of your mind. Dalam kemeriahan sambut pun kita fikir tentang perkara ini. Benar-benar COVID lagi masih ada, tapi kita di tahap endemik. Jadi saya rasa dia adalah satu responsibility sebagai seorang warga Singapura, walaupun dalam perayaan kita menyambut dengan SOP yang punya banyak kelonggaran, tapi kita juga amat mementingkan the responsibility. Maksudnya bila kita di tempat-tempat yang yang harus kita teruskan dengan cara untuk menjaga SOP apa semua, kita terus melakukannya. Jadi di rumah juga bila kita sampai berhari raya, kita menggunakan hand sanitizer, kita menggunakan semua alat kebersihan supaya menjaga, just to be careful.
Jadi kita tetap dan kita just make sure that everybody we make sure and we ask each other did we come into contact with any of the COVID punya siapa yang mempunyai COVID ke ataupun sesiapa ke yang baru baik dengan COVID ke apa. It's just I think it's really in our daily routine to be careful. Jadi kita lakukan itu semua walaupun bahaya raya, rumah keluarga, rumah saudara, rumah ibu bapa ke apa, kita akan melakukan itu juga. Jadi itu adalah responsibility kita. Mungkin ada surge tapi kita berharap agar keadaan terus bertambah baiklah. Adakah sistem kesihatan? Tak berhari raya. Ya, betul. Di sini pun sama. Tapi adakah sistem kesihatan Singapura bersedia untuk menampung satu lagi kemungkinan kenaikan mendadak kes COVID-19? Ada antara persiapan yang kerajaan lakukan siap-siap, kata orang? Maaf, saya tak dengar. Maaf. Adakah sistem kesihatan Singapura bersedia untuk menampung satu lagi kenaikan mendadak kes COVID-19 jika ia berlaku selepas Aidilfitri ini? Sudah tentu. Kalau kita di Singapura ni sentiasa bersedia sebab seperti yang you katakan, kita adalah negara yang kecil. Kalau terjadinya COVID, dia akan merabak dengan cepat. Jadi kita sentiasa bersedia untuk menangani masalah ini. Kalau sekali lagi search itu akan menjadi. Seperti di Malaysia juga, Wahyu, rata-rata kita yakin kerana ramai yang sudah mendapatkan vaksin berbanding 2 Aidilfitri sebelum ini. Tapi ada juga sedikit kekhawatiran kerana seperti yang saya sebut sebentar tadi, di Singapura juga di Malaysia dan banyak negara lain, apabila tiba ke dos penggalak, booster dose ini, sambutannya lebih rendah berbanding dengan vaksin dos pertama dan juga kedua. Malaysia pun saksikan perkara yang sama. Tapi Singapura terkenal dengan disiplinnya mengambil vaksin. Tak silap saya, kadar pengambilan vaksin dos pertama dan kedua 88%, 89%, kemudian turun kepada kurang 70% untuk dos penggalak. Dan saya tahu ya Wahyu ramai ahli keluarga dan rakan di sana. Bila Wahyu bersembang dengan mereka, berbual, mengapa agaknya mereka kurang minat untuk ambil dos penggalak jika mereka mengambil dos pertama dan kedua? Okey, saya rasa daripada pihak saya, ramai di antara kita, almost I have to say 90-95% yang telah mengambil booster, dia dari orang-orang yang kami kenal ni, segelintir aja yang tidak ambil. Mungkin sebab mereka dah terkena COVID dan mereka kena tunggu jangka masa untuk sesuai untuk mengambil booster, atau sebenarnya jarang sekali saya jumpa yang tidak mengambil booster di sini. Wahyu, akhir sekali saya mahu kembali kepada bagaimana kita memulakan perbualan ini, iaitu kekeliruan berkenaan dengan tarikh menyambut Syawal, Aidilfitri berbeza di Singapura. Sudah tentunya dalam hari-hari menjelang Aidilfitri di Malaysia, banyak cakap-cakap, banyak perdebatan berkenaan dengan tarikh Aidilfitri kali ini. Adakah perkara yang sama juga Wahyu experience di Singapura? Ada sebarang mungkin tanda tanya dalam hari-hari leading up to Aidilfitri ataupun ikut saja apa yang diumumkan? Seperti saya katakan tadi, kami mengikut apa yang diisytiharkan oleh mufti kami. Jadi ia juga adalah sesuatu yang saya rasa senang untuk kita juga sebab telah ditetapkan kan hari ini Bahari Raya dan itu yang apa mufti katakan. Jadi pada saya ia adalah satu preparation yang memberi kita masa untuk membuat preparation. Tapi kalau macam kita seperti di sana, saya rasa sedikit kesusahannya ialah last minute preparation kan. Raya terkejut. Terkejut, nak siap makanan. Saya rasa yang penting nak siap makanan, nak buat arrangement apa semua. Jadi kami di sini tidak mempunyai masalah itu sebab kami mengikut apa yang dikatakan oleh mufti. Jadi itu adalah lebih senang, lebih mudah untuk kami. Jadi kami mungkin rasa macam okey di Malaysia, di Indonesia semua menyambut hari raya, sehari awal daripada kami. Tapi jadi kita dapat call, kita dapat berhubungan dengan kawan-kawan, dengan teman-teman, dengan family di Malaysia. Dia macam rasakan kita celebrate 2 hari lah, cuba puasa dia lah lebih sehari. Jadi kita rasa macam meriah lah.
semalam pun kita sambut juga apa khabar, kita belum dapat ke KL lagi atau ke Malaysia lagi kan, tapi kita dapat berhubungan melalui Zoom, melalui Google, cakap hello apa khabar, selamat Hari Raya, dan hari ini kita menyambut sekali lagi dengan orang-orang yang tercinta di Singapura pula. Ada yang mengatakan rakyat Malaysia beraya di sini kemudian cepat-cepat ke Singapura untuk raya 2 kali. Tapi apa pun selamat Hari Raya Wahyu dan juga keluarga, harap di sana kemeriahannya tidak luntur. Khasnya selepas 2 tahun kita depan dengan COVID-19, agar harap sambutan juga dilakukan dengan semua langkah-langkah berjaga-jaga diambil seperti yang Wahyu kongsikan sebentar tadi. Dan terima kasih kerana mengambil masa 1 Syawal di sana, mengambil masa untuk bersiaran langsung bersama Ashraf Awani. Kirim salam kepada keluarga di sana, Wahyu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Cerita Berhenti Rehat sekali lagi. Berhenti Rehat seketika, kita kembali selepas ini.